melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memimpin hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah untuk pagi ini adalah perbincangan kita berkaitan tentang peristiwa yang berlaku selepas peperangan Mu'tah sebelum berlakunya peristiwa Fathu Mekah. Okey. Ada dua tempoh ni. Perang Mu'tah salah satu daripada peperangan yang besar yang berlaku dalam hidup baginda Nabi SAW, dan Fathu Mekah adalah kemuncak kemenangan baginda Nabi SAW. Jadi di antara dua peristiwa ni hanya ada dua sahaja peperangan Sariyah yang berlaku. Hanya ada dua Sariyah yang berlaku. Jadi fokus kita pada hari ini adalah menuju kepada peristiwa Fathu Mekah. Mungkin kita tak sempat bincang tentang Fathu Mekah, ataupun mungkin sempat tapi hanya sekadar mukadimah peristiwa Fathu Mekah. Okey. Jadinya hari ini kita akan sambung pada muka surat 192 dan kita akan tengok peristiwa yang berlaku pada bulan Jamadil Akhir di tahun yang ke-8 Hijrah, iaitu perang yang dikenali sebagai Sariyah Amru bin Al-As. Sariyah Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni merupakan salah seorang daripada sahabat baginda Nabi SAW, dan dia adalah pemimpin perang di dalam Sariyah inilah. Okey, baik. Sariyah Amru bin Al-As ni dia berlaku atas satu sebab, iaitu baginda Nabi SAW apabila melihat punyalah ramai kabilah-kabilah Arab yang duduk di bawah wilayah kerajaan Rom, dan mereka ni sanggup berperang di bawah kerajaan Rom, dan sebahagian besar mereka adalah beragama Nasrani, maka tercetuslah peperangan yang dikenali sebagai Zatul Salasil yang dipimpin oleh Amru bin Al-As. Kenapa? Sebab Nabi nak jauhkan bangsa Arab daripada pengaruh daripada Rom. Nabi tak nak ada duduk bawah pengaruh Rom. Selagi mana orang Arab ni duduk di bawah wilayah Rom, maka selagi itulah susah untuk baginda Nabi SAW nak tawan hati-hati orang Arab ni agar mereka ni beriman kepada Allah dan Rasul. Jadinya salah satu punca kenapa bangsa Arab ni majoriti hari ni adalah beragama Islam, saya tak kata semua tapi majoritinya beragama Islam, adalah bermula daripada operasi inilah, iaitu operasi Amru bin Al-As. Nabi SAW pisahkan mereka daripada pengaruh tersebut. Dan kita tak boleh nafikan, apabila sebuah negara yang tak kuat duduk bersebelahan dengan negara yang kuat, selalunya negara yang tak kuat ni akan terpengaruhlah dengan negara yang kuat. Dan ini berlaku sampai hari ini, semisal iaitu berada di Eropah. Contohnya di Eropah, negara Jerman memiliki kekuatan yang luar biasa lah dari sudut pada zaman dahulu dengan kekuatan kerajaan dia, kekuatan teknologi dia, ilmu pengetahuan dia, macam-macam. Kerajaan Jerman ni dia menguasai kepelbagaian perkara lah. Jadinya negara-negara yang duduk bersebelahan dengan Jerman ni terkesan dengan pengaruh Jerman. Antaranya iaitu Switzerland sendiri. Switzerland ni dia tidak ada bahasa rasmi kerana kebanyakan orang Switzerland bertutur di dalam bahasa Jerman. Okey? Kerana apa? Kerana pengaruh Jerman tu. Macam itulah dengan orang Arab zaman dahulu, mereka ni tak memiliki apa-apa dan mereka cenderung kepada kerajaan Rom, kerana kerajaan Rom adalah kerajaan gergasi pada zaman tersebut. Jadi Nabi hantar Sariyah daripada Amru bin Al-As adalah untuk memisahkan di antara orang Arab dengan orang Rom. Dan ini adalah menjadi asbab mudahnya selepas peristiwa pembukaan kota Mekah nanti, kita akan tengok orang Arab nanti sangat mudah memeluk agama Islam. Dan dia berlaku pada satu tahun yang dikenali sebagai Amul Wufud, tahun delegasi. Ramai daripada kabilah-kabilah Arab luar Madinah datang ke Madinah bertemu dengan Nabi dan memeluk agama Islam. Okey. Jadi dia bermula daripada operasi inilah, Zatul Salasil. Okey. Baik, kita tengok kronologi dia, iaitu menyekat pengaruh Rom. Oleh sebab sebahagian kabilah Arab yang menetap di bahagian utara semenanjung tanah Arab. Kita
kita dah pernah bincang kan. Jazirah Arabiah ni yang berada di utara ni, yang berada kalau hari ni lah sempadan dengan Jordan, yang duduk di Syam, di Lebanon, di Palestin hari ni, ini semuanya adalah Jazirah Arab yang duduk di bahagian utara. Okey, kabilah-kabilah Arab tu kebanyakannya adalah beragama Nasrani dan mereka duduk di bawah pengaruh kerajaan Rom. Okey, hari ini pecahlah jadi Lebanon, Palestin, Jordan dan juga Syria. Okey, alright. Kemudian kabilah Arab yang menetap di bahagian utara sebenarnya tanah Arab ni menunjukkan sokongan mereka kepada kerajaan Rom dalam peperangan Mu'tah yang lalu. Maka sebulan selepas pulang daripada peperangan itu, Nabi SAW mengutuskan Amr bin Al-As bersama-sama dengan 30 orang tentera berkuda daripada 300 tentera menuju ke Zatus Salasil. Perjalanan daripada Madinah ke sana mengambil masa 10 hari. Tujuan Nabi adalah untuk memujuk kabilah-kabilah Arab yang berada di sana agar tidak lagi menyebelahi Rom, di samping mengembalikan kewibawaan kaum muslimin semula di sana. Okey, baik. Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat sejarah, bila dia kata perjalanan tu mengambil masa 10 hari. Contohlah perjalanan tu mengambil masa 10 hari. Kita kena ingat iaitu pada zaman silam mereka tidak ada satu ukuran yang accurate. 10 km, 80 km dia tak ada ukuran yang accurate. Cuma mereka meletakkan kalaulah perjalanan tu 1 hari maka dia kira sebagai satu marhalah. Okay? 1 marhalah. Kalau dikira perjalanan tu 1 hari maka dikira 1 marhalah. Kalau perjalanan tu 2 hari baru dikira sebagai perjalanan 2 marhalah. Sebab itu di dalam kitab fiqh kita, kalau perjalanan tu lebih daripada 2 marhalah, orang dahulu dikira satu lokasi A ke lokasi B tu, kalau dia mengambil masa lebih daripada 2 hari, maka boleh solat jamak. Okay, jadi nak bagi tahu pada kita jauh lah ni. Sebab apa? Sebab perjalanan tu adalah 5 kali ganda. Ada 10 hari perjalanan. Okay, jadi perjalanan Madinah ke tempat yang nak pergi ke Zatus Salasil ni adalah mengambil masa 10 hari. Okay, sebab 2 hari bersamaan 2 marhalah lah. 2 hari 2 marhalah dan kita faham 2 marhalah tu dibenarkan untuk solat jamak. Itu adalah gambaran satu lokasi yang jauh. Apatah lagi kalau 10 hari artinya 5 kali ganda lah perjalanan tu jauh. Okey, baik. Kemudian yang kedua, pelantikan Amr bin Al-As. Pelantikan Amr bin Al-As sebagai pemimpin syariah kali ini tepat pada waktunya kerana neneknya berasal daripada Bani Bali, salah satu daripada kabilah Arab ketika itu. Oleh sebab itu, Nabi mengarahkannya agar meminta bantuan daripada kabilah-kabilah yang berada di sana. Antaranya Bali, Uzrah dan Balqain. Sebab Amr bin Al-As, neneknya, bukan bapaknya, neneknya dulu adalah berasal daripada orang Jazirah Arabiah yang berada di utara. Okey, bapaknya Al-As dah turun dah duduk di Mekah. Jadinya mudah untuk mereka meminta pertolongan lah. Ada pengaruh dia dekat sana dari sudut suku sakat dia lah. Okey. Ketiga, tambahan 200 tentera. Namun sebaik tiba di Zatus Salasil, beliau memutuskan untuk menghantar Rafi' bin Makits Al-Juhani kepada Nabi untuk meminta tentera tambahan kerana khawatir pasukan musuh mempunyai bilangan yang terlalu ramai. Maka Nabi SAW menghantar tentera tambahan seramai 200 orang termasuk Abu Bakar dan Umar yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini sahabat-sahabat besar ni. Nabi hantar Abu Bakar, sahabat besar, Nabi hantar Umar dan Nabi hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni sahabat besar ibu-ibu. Dia punya makam dia adalah di Jordan. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah ziarah Jordan. Makam Abu Ubaidah Al-Jarrah ni di Jordan. Ada satu masjid dikenali sebagai Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah. Besar masjid dia. Okey. Dan makam dia masih lagi terpelihara lah sampai ke hari ini. Nanti saya akan bincang pada ibu-ibu. Tengok kat sebelah kanan tu ada jejak sahabat daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nanti kita akan bincang. Okey, pesan Nabi SAW agar pasukan ini bergabung dengan pasukan Amru
dan sama sekali tidak berbeza dengannya. Okey, yang keempat, setelah pasukan tentera muslimin bergabung, mereka kemudiannya bergerak menyerang dan mengejar kabilah-kabilah yang menjadi sekutu Rom. Mereka masuk ke dalam penempatan-penempatan yang didiami oleh musuh. Kesemuanya bertempiaran melarikan diri apabila diserang. Hasil serangan itu, tentera muslimin berjaya memecahkan kesatuan kabilah-kabilah Arab yang mendukung Rom sebelum ini. Seterusnya, misi ini berjaya mengembalikan kegerunan dalam jiwa kabilah-kabilah terhadap kaum muslimin yang menetap di sana. Okey, ini ringkasannya. Dan disebutkan dalam kitab-kitab sirah pun seringkas ini. Dia hanya kita faham adalah operasi pemula. Inilah permulaan Arab pecah duduk daripada bawah wilayah Rom, akhirnya menjadi satu jazirah Arabia yang mereka ni majoritinya adalah beragama Islam. Dia bermula daripada sinilah. Sebab Nabi SAW nampak orang Arab yang duduk di bawah kerajaan Rom ni agak sukar untuk mereka ni kalau kita nak berdakwah dan sebagainya, sebab ada pengaruh Rom. Okey, ada pengaruh Rom dekat situ, beragama Nasrani. Jadi Nabi SAW pisahkan mereka ni supaya mereka ni mudah untuk memeluk agama Islam. Okey, baik. Kita tengok muka surat 192 tu, tengok anekdot tu dulu. Solat dengan tayamum kerana berjunub. Daripada Amru bin Al-As berkata, okey, pernah aku bermimpi sehingga junub pada satu malam yang dingin ketika peperangan Zatus Salasil. Ibu kejap ya, kejap. Okey, baik, minta maaf lah. Okey. Alright, kemudian Amru bin Al-As ni kan dia ketua pemimpin syariah ni, dia pun cerita pada malam dia di dalam peperangan Zatus Salasil ni, dia bermimpi sampailah sehingga dia berjunub. Seandainya aku mati, maka aku khawatir akan binasa. Dia kata, kalau aku mandi, maka khawatir aku akan binasa. Ekoran itu aku bertayamum, kemudian mengerjakan solat subuh bersama dengan sahabat-sahabatku. Apabila kami tiba di Madinah setelah selesai peperangan, mereka mengadu kepada Rasulullah tentang apa yang telah aku lakukan, iaitu bertayamum ketika berjunub. Maka baginda Nabi SAW bertanya kepadaku, wahai Amru, adakah kamu mengerjakan salat bersama para sahabatmu dalam keadaan berjunub? Lalu aku menjawab dengan memberikan alasan yang membuatkan aku tidak mandi. Aku teringat firman Allah, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Oleh sebab itu, Rasulullah tertawa dan tidak berkata apa-apa. Okay? Ini menunjukkan ada satu rukhsah, iaitu berkaitan tentang tayamum lah. Selain dia boleh menggantikan wuduk untuk dirikan salat, dan tayamum juga boleh menggantikan mandi junub kita. Okey, ini antaralah dalil yang selalu digunakan oleh para ulama fiqh, dan dia adalah berlaku kepada Amru bin Al-As di dalam peristiwa Zatul Salasil. Okey. Baik, kemudian kita masuk peristiwa yang berikutnya, perang yang ke-64, iaitu pada bulan Sya'ban, Sariyah Abu Qatadah. Okey, sebelum kita nak bincang tentang perang ni ringkas je, dan disebut dalam kitab-kitab sirah pun ringkas je, tak ada tambahan-tambahan yang lain. Cuma kita nak tengok siapa Abu Ubaidah. Abu Ubaidah yang menyertai perang Zatus Salasil ni. Okey, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah merupakan sahabat yang awal menerima dakwah Nabi di Mekah. Beliau digelar dengan gelaran Amin Al-Ummah dan merupakan salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Abu Ubaidah adalah sahabat yang menyertai rombongan hijrah ke Habsyah. Beliau juga yang menyertai perhimpunan di Saqifah Bani Sa'idah, iaitu peristiwa yang berlaku pada hari kewafatan Nabi bagi memilih khalifah yang bakal menjadi pengganti kepada baginda. Okey, maksudnya setiap kali peristiwa-peristiwa besar tu Abu Ubaidah ni dia terlibat, sehinggalah Nabi gelar dia sebagai Amin Al-Ummah, orang yang paling dipercayai oleh baginda Nabi SAW. Okey, memang terbuktilah keimanannya kepada Allah dan Rasul. Okey, dalam peristiwa hijrah ke Habsyah pun dia terlibat,
Dialah antara orang awal yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, golongan awal yang Allah puji. Kalau ibu-ibu baca dalam surah At-Taubah, tak silap saya ayat ke berapa di pertengahan surah At-Taubah tu, Allah mengiktiraf golongan as-sabiqunal awwalun ni adalah kelompok yang Allah sendiri redha pada mereka dan mereka ni adalah ahli syurga. Waktu itu sahabat-sahabat ni belum meninggal lagi. Tapi Allah turunkan wahyu dan Allah jamin mereka itu adalah sebagai ahli syurga. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni salah seorang daripada tempat tersebut lah. Saya bayangkan macam ni ibu. Okey, kalau kita jumpa ada seorang guru, dia mengajar kita, kan, dia mengajar kita itulah, mengajar kita inilah, kita rasa sangat tenang dan senang dengan pengajian daripada seorang guru ni. Ingat satu perkara, guru tu belum lagi dijamin sebagai ahli syurga, sedikit pun tak dijamin. Kita pun tak tahu macam manalah keadaannya di hari akhirat. Apatah lagi sekarang ni kita tengok para sahabat Nabi ni terbukti dengan keimanan dan ketakwaan dia, keilmuannya, bahkan Allah jamin dia sebagai ahli syurga. Jadi ibu-ibu boleh bayangkan macam mana besarnya Abu Ubaidah ni dan juga para sahabat yang as-sabiqunal awwalun, mereka Allah iktiraf sebagai ahli syurga. Allah iktiraf, Allah sebut di dalam surah At-Taubah. Okay. Dia juga terlibat dalam peristiwa perbincangan waktu Nabi wafat. Para sahabat Nabi bincang siapa yang akan menjadi khalifah yang pertama selepas Nabi. Dia pun terlibat dalam mesyuarat tersebut. Dia kira, kita kata adalah kelompok-kelompok besar lah di dalam kalangan para sahabat Nabi SAW. Okey, kemudian oleh yang demikian, beliau antara nama yang dicadangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah yang menggantikan Rasulullah. Namun pada hari itu mereka bersepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Umar Khattab juga mengambil pendirian yang sama, ingin melantik Abu Ubaidah sebagai khalifah selepasnya. Namun Abu Ubaidah terlebih dahulu wafat akibat wabak taun yang melanda Syam. Tuan-tuan boleh bayangkan, dia 2 kali dicalonkan sebagai khalifah. Maksudnya dia bukan orang biasa sebenarnya. Ini Abu Ubaidah ni. Betul. Abu Ubaidah ni lah yang patah gigi ketika dalam peperangan Uhud. Dia patah gigi tu sebab topi besi Nabi yang tertusuk pada muka Nabi tu, dia tanggalkan dengan gigi dia. Kenapa dia tak tanggal dengan tangan dia? Sebab dia takut rentapan itu sangat kuat, takut menyakitkan Nabi SAW. Jadi dia cabut dengan menggunakan gigi dia. Sebab apa? Itu menunjukkan dia berhati-hatilah. Sebab kalau dia kuat, dia pun akan sakit kan? Jadi dia nak tunjukkan kepada kita, dia cuba melakukan itu dengan keadaan yang paling berhati-hati dan paling lembut lah, agar tidak menyakiti baginda Nabi SAW. Tapi waktu dia tarik tu tertanggallah gigi hadapan dia. Okay? Alright, itu yang berlaku pada Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah ni, dia dicalonkan sendiri oleh Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Okay? Tapi yang naik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar naik? Kalau ikutkan Abu Ubaidah ni dengan Abu Bakar As-Siddiq ni, dia setanding. Cuma bezanya kenapa setuju majoriti melantik Abu Bakar? Sebab Nabi telah memberi isyarat di dalam beberapa peristiwa sebelum Nabi wafat. Pertama, iaitu Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq memimpin salat ketika Nabi keuzuran. Kita tahu kan, Nabi sakit sebelum wafat dalam tempoh 2 minggu. Lebih kurang 3 hari sebelum baginda Nabi wafat, Nabi SAW pitam. Okay? Dan Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq memimpin salat jamaah. Ini berlaku masa Nabi nak solat Isyak. Waktu lepas Nabi SAW solat maghrib, Nabi berehat di rumahnya. Sebab Nabi ni dia mengalami sakit kepala ni. Okay. Lalu bila Nabi nak solat Isyak, Nabi ambil wuduk, Nabi pitam. Selang beberapa waktu Nabi bangun, Nabi tanya pada Aisyah, sahabat dah solat belum? Aisyah kata, sahabat belum solat, masih lagi tunggu kamu ya Rasulullah. Nabi pun terus ambil wuduk. Ambil wuduk yang kedua, Nabi pitam lagi sekali. Sampai beberapa waktu Nabi sedar, Nabi tanya pada Aisyah, sahabat dah solat belum? Aisyah kata, sahabat tak solat lagi, dia tunggu kamu ya Rasulullah. Nabi ambil wuduk lagi sekali. Ambil wuduk yang kali ketiga, Nabi pitam. Dan setelah Nabi terjaga, Nabi tanya, sahabat dah solat ke belum? Aisyah tetap jawab, sahabat tak solat lagi. Masih lagi tunggu engkau. Maka Nabi pun kata, wahai Abu Bakar, naiklah
pimpinlah salat jamaah. Okey, itu isyarat yang Nabi nak Abu Bakar ni ke hadapan sebagai pengganti Nabi lah. Dan yang keduanya, ini berlaku pada tahun-tahun akhir sebelum baginda Nabi wafat. Nabi minta semua pintu para sahabat ni, sebab pintu para sahabat ni dia ada dua pintu rumah dia. Satu entrance daripada rumah mereka keluar dan satu lagi entrance daripada rumah mereka ke Masjid Nabawi. Kalau ibu-ibu pergi ke Masjid Nabawi tu, ibu-ibu akan nampak ada babul Abu Bakar, ada babul Umar, babul Osman. Setiap pintu-pintu tu ada nama-nama para sahabat. Itu adalah tapak rumah mereka lah. Yang mana pintu tu adalah pintu di antara rumah mereka ke Masjid Nabawi. Maksudnya dia berkongsi dinding yang sama. Okey, berkongsi dinding yang sama. Jadinya baginda Nabi SAW minta semua para sahabat tutup pintu rumah mereka yang menuju ke Masjid Nabawi, melainkan pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Jadinya Abu Ubaidah ni memang dia adalah calon yang heavyweight lah. Memang ketokohan dia diakui oleh para sahabat. Cumanya kerana ada kelebihan pada Abu Bakar dalam bentuk tu, maka Abu Bakar dilantik menjadi khalifah pertama. Lepas Abu Bakar naik, Abu Bakar ni dia nak memilih orang lain lah. Okay? Tapi Abu Bakar lebih cenderung untuk memilih Umar Khattab. Dan Umar Khattab bila dia naik, dia nak selepas dia adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi sayangnya Abu Ubaidah ni terkena penyakit taun, lalu dia pun wafat. Dia wafat lebih awal lah dan dia dimakamkan di Jordan. Okay, kalau kita pergi di Jordan, kita jumpalah makam Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okay, baik. Kemudian, antara misi penting yang diamanahkan oleh Rasulullah kepada beliau adalah mengetuai satu syariah ke Saiful Bahri, iaitu satu perkampungan yang menjadi laluan pergi balik para pedagang Quraisy daripada Mekah ke Syam. Daripada syariah yang disertai oleh 300 tentera muslimin ini, mereka diuji dengan kelaparan akibat kekurangan bekalan makanan. Mereka hanya dibekalkan kurma oleh Rasulullah untuk perjalanan selama sebulan. Dalam peristiwa ini, tentera muslimin yang diketuai oleh Abu Ubaidah dikurniakan satu karamah, iaitu mereka bertemu seekor ikan paus yang terdampar di pinggir pantai dan dijadikan bekalan makanan untuk mereka. Ni kita dah jumpa dah peristiwa ni kan. Iaitu syariah ni, syariah Saiful Bahri ni, para sahabat Nabi SAW bertemu dengan ikan paus. Mereka kelaparan, kebuluran, lalu Allah Ta'ala takdirkan bertemu dengan ikan paus. Saya ni boleh bincang lagi kot. Dia peristiwa yang berlaku tahun, saya dah bercek. Saya rasa kita dah lepas cerita tentang ikan paus ni. Muka surat 139. Okey, terima kasih Kak. Okey, dia berlaku pada tahun yang ke-6, betul. Tahun yang ke-6 Hijrah, iaitu syariah Abu Ubaidah Al-Jarrah tu Okey, itu ada kisah dia lah kat situ. Okey, mereka kebuluran lalu bertemu dengan ikan paus. Okey. Baik, kemudian pada penghujung pemerintahan Khalifah Abu Bakar, beliau telah menghantar beberapa kumpulan tentera ke Syam, antaranya Abu Ubaidah ke Ramlah dan Khalid bin Al-Walid ke Iraq. Ramlah ni dekat mana? Ramlah hari ni dekat Palestin. Selepas masing-masing telah menyelesaikan misi yang ditugaskan, Abu Bakar telah mengarahkan tentera Khalid bin Al-Walid untuk bergabung dengan tentera muslimin yang lain. Belum sempat misi membuka kota Damsyik selesai, Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar Khattab. Umar segera menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah dan beliau berjaya menawan kota Damsyik. Selain itu, Abu Ubaidah juga merupakan panglima Islam dalam peperangan Yarmouk. Beliau juga antara panglima Islam yang terlibat dalam pembukaan kota Baitul Maqdis. Abu Ubaidah Al-Jarrah wafat pada tahun 17 Hijrah akibat penyakit taun yang menular di Syam pada ketika itu, dan keengganan beliau untuk keluar daripada tempat wabak kerana mengingati pesan Nabi SAW. Okey, ini sedikit sebanyak cerita tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Okey, tokoh besar sebenarnya ni Abu Ubaidah ni. Cuma kita jarang-jarang lah dengar nama beliau. Okey.
Baik, kemudian kita tengok misi peperangan 64 iaitu Sariyah Abu Qatadah di Najd. Okay, tentera muslimin tak ramai, 15 orang. Ketua panglimanya Abu Qatadah. Pada satu hari, pengintip Nabi datang membawa maklumat daripada Khadirah, satu wilayah muharib di Najd tentang Bani Ghatafan yang tidak pernah serik mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Madinah di sana. Kalau kita ingat lagi, Bani Ghatafan ni banyak kes dah dengan Nabi. Ada sebelum-sebelum ni pun mereka telah larikan diri dalam peperangan. Okay, tak bertembung. Dan ni kali ni adalah untuk serangan balas dendam lah. Okay, mereka dah sampai ke pinggiran kota Madinah dah. Dan kita boleh tengok, baginda Nabi SAW, setiap kali berlakunya serangan, Nabi ni akan bertindak proaktif. Nabi akan bertindak proaktif. Nabi tak tunggu orang dah serang, dah hancurkan sebahagian daripada wilayah, menghilangkan ketenteraman dan keamanan negara, baru Nabi bertindak. Tidak. Nabi dapat je berita mereka dah sampai ke pinggiran, tak buat apa-apa, terus sahaja baginda Nabi SAW bertindak untuk melancarkan serangan kepada musuh. Kerana apa? Saya dah sebut banyak kali dah. Iaitu Nabi tak nak orang-orang Madinah ni merasakan duduk di bawah pemerintahan Nabi, mereka dalam keadaan terancam. Okay. Kita rasa tak tenang lah sejak Nabi SAW ni perintah kita. Banyak sangat serangan-serangan musuh. Nabi tak nak perasaan itu ada di dalam perasaan di dalam hati orang-orang Madinah di bawah pemerintahan baginda Nabi SAW. Okay. Jadi Nabi dengar je kabar datang ni, Nabi terus lancarkan serangan. Okay. Maka tanpa berlengah-lengah, Nabi segera menugaskan Abu Qatadah untuk mempersiapkan pasukan tenteranya seramai 15 orang untuk menyerang mereka. Di Khadirah, serangan pasukan tentera muslimin sungguh luar biasa sehingga menyebabkan Bani Ghatafan tidak mampu menahan dan menandingi mereka. Namun akhirnya Bani Ghatafan tewas kerana kebanyakan tentera mereka telah terkorban dalam peperangan. Manakala haiwan ternakan mereka menjadi tawanan dan dibawa pulang ke Madinah. Okey, yang ini menunjukkan kepada kita Bani Ghatafan ni lepas ni dia tak muncul-muncul dah. Tak ada berlaku lagi dia lepas ni Bani Ghatafan, sebab dalam perang ni mereka kalah, tentera mereka terkorban dan Nabi dan para sahabat dapat harta ghanimah, harta rampasan perang lah. Okey, dapat tawanan dan juga dapat harta-harta peperangan. Okey, selesailah peristiwa ni, kita masuk kepada perbincangan yang lebih besar lagi, iaitu pembukaan kota Mekah. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak bincang tentang pembukaan kota Mekah ni, sebenarnya banyak perkara. Dan benda ni kita kena ada asas daripada awal-awal peristiwa peperangan baginda Nabi SAW. Pertamanya, iaitu kalau ingat lagi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi naik setiap langit tu, dan langit yang ketujuh, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Betul kan? Kita bacalah riwayat-riwayat yang sahih. Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh sebelum Nabi naik di Sidratul Muntaha. Dan waktu Nabi SAW naik di langit yang ketujuh, Nabi nampak Nabi Ibrahim tu bersandar di Baitul Ma'mur. Maka kalau ibu-ibu pernah dengar saya punya topik perbincangan tentang Isra Mi'raj ni, setiap yang Nabi SAW jumpa dengan para anbiya di peristiwa Isra Mi'raj tu, di setiap langit tu, sebenarnya itu adalah menjadi pengajaran kepada Nabi sebagai persiapan setelah Nabi turun daripada peristiwa Isra Mi'raj. Contohlah ni saya ulang sikit je, saya tak nak panjang-panjang lah. Iaitu macam Nabi naik langit pertama, Nabi jumpa Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Sebab Allah nak persiapkan Nabi. Sebab Nabi pulang daripada Isra Mi'raj nanti, Nabi akan mengulangi sejarah Nabi Adam AS. Nabi Adam pernah dikeluarkan oleh Allah daripada syurga dan berpindah ke dunia. Nabi mengulangi semula. Nabi akan berpindah daripada kota Mekah, pindah ke kota Yathrib. Okay? Nabi mengulangi. Dan setiap tingkatan tu adalah mengulangi sejarah para Nabi yang terdahulu. Sehinggalah langit yang ketujuh, baginda Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan kenapa Nabi Ibrahim tu bersandar di Baitul Ma'mur? Sebab nak bagi tahu kepada baginda Nabi SAW, perjuangan Nabi tu sampailah Nabi akan menakluki kota Mekah. Okay? Seperti mana Ibrahim yang membangunkan Kaabah,
Macam itulah Nabi SAW akan menakluki kota Mekah. Itu sebenarnya adalah tanda lah. Langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh tu, itu adalah tanda. Tanda Nabi mengulangi sejarah para Nabi yang terdahulu. Sampai langit ketujuh. Dan kita pun dah sampai dah. Perjuangan-perjuangan Nabi tu akhirnya sampai ke kota Mekah. Nabi akhirnya membuka kota Mekah. Menakluki kota Mekah. Yang kedua, iaitu kalau ibu-ibu ingat tahun yang kedua hijrah, tahun yang kedua hijrah, Allah pindahkan kiblat Nabi daripada Baitul Maqdis berpindah ke Baitullahil Haram di Mekah. Sedangkan waktu itu Nabi SAW masih lagi duduk di Madinah. Saya nak bayangkan macam ni ibu-ibu. Ibu-ibu tak rasa pelik ke? Mekah ketika itu duduk di bawah negeri wilayah musyrikin, orang yang sembah berhala. Tiba-tiba orang Islam adalah arah kiblatnya adalah di tempat negara yang bukan Islam. Pernah tak terfikir macam tu? Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu kepada baginda Nabi SAW? Nabi minta pindahkan arah kiblat kan, Nabi berdoa pada Allah. Allah pindahkan daripada Baitul Maqdis berpindah ke Mekah. Sedangkan Mekah tu di bawah wilayah musyrikin, orang sembah berhala. Kenapa Allah pindahkan baginda Nabi di situ? Kenapa tak pindahkan di Madinah di bawah kerajaan Islam? Contohlah. Sebenarnya itu adalah sebagai satu petanda yang mana wilayah itu akhirnya akan duduk di bawah wilayah kerajaan Islam. Itu adalah sekadar petanda saja. Wilayah itu akan duduk di bawah wilayah kerajaan Islam. Satu masa nanti, sampai masa, dia akan duduk di bawah kerajaan Islam. Dan kita pun menjadi saksi. 6 tahun berikutnya, Mekah akhirnya duduk di bawah kerajaan Islam. Zaman tu mungkin ada orang akan kata-katalah, Muhammad, kenapa kamu tukar kiblat ke arah Mekah? Sedangkan Mekah tu bukan wilayah kamu. Itu wilayah musyrikin. Kamu kata musyrikin ni sembah berhala. Kenapa kamu menyembah ke arah negara tersebut? Macam itulah. Jadi itu sebagai satu isyarat kawasan tu akan ditakluki oleh orang Islam. Dan ini berlaku pada zaman hari ini. Kalau kita baca hadis-hadis yang berbentuk hadis akhir zaman, orang Melayu kata hadis akhir zaman kan. Kalau dalam kitab-kitab hadis disebut sebagai hadis alamatun nubuwah. Kan? Hadis yang menunjukkan tanda-tanda kenabian ni, sebelum berlakunya kiamat, banyak tanda-tanda kiamat ni berlakunya di bumi Palestin hari ni. Kan, yang Dajjal sebut pun, bila dia bertemu dengan siapa nama ni, sahabat Nabi SAW tu, siapa nama dia? Saya dah lupa dah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, riwayat Imam Muslim tu, siapa nama dia, lupa dah. Ada 30 orang Nasrani berjumpa dengan Dajjal kan di sebuah pulau. Dan Dajjal tu ada bertanya beberapa soalan berkaitan, semua apa yang ditanyakan itu adalah berlaku di bumi Palestin. Hari ini kita tengok Palestin duduk di wilayah yang lain. Di wilayah Yahudi. Jadinya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kenapa benda ni berlaku di bukan wilayah orang Islam, di wilayah yang kita tak kuasai? Sebabnya nak tunjukkan peristiwa tu sama dengan peristiwa kiblat dahulu. Satu masa nanti bila Islam berjaya je tawan negeri ni, kawasan ini, maka itu adalah petanda semakin hampirlah berlakunya kiamat. Macam Nabi SAW lah, pindah kiblat di arah Mekah. Bila Nabi dah tawan je kota Mekah, maka itu adalah isyarat Nabi hampir menyelesaikan tugasannya sebagai Rasul sebelum baginda Nabi SAW wafat. Baik, itu antaralah hikmah-hikmah kenapa peristiwa-peristiwa ni dia berlaku bukan di tanah ketika itu milik orang Islam, tetapi orang musyrikin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pembukaan kota Mekah ni sebenarnya dia punya intro berlakunya peristiwa ini adalah pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ini kena ingat sampai bila-bila. Dalam perjanjian Hudaibiyah tu ada satu perjanjian, iaitu klausa dia adanya gencatan senjata di antara Islam di Madinah dan juga Quraisy di Mekah. Dan semua orang yang duduk di bawah kerajaan ini
Kalau dia cenderung kepada Islam di Madinah, dia duduk di bawah kelompok itulah, dikategorikan sebagai orang Islam Madinah. Kalau ada kabilah yang cenderung kepada Quraisy Mekah, maka dia akan dikira sebagai Quraisy Mekah. Mereka yang duduk di bawah ni tak dibenarkan sama sekali untuk berperang. Okey. Cumanya berlaku kes. Ada satu kes yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah ni, ada kabilah yang bersekutu dengan Quraisy telah memerangi satu kabilah yang bersekutu dengan baginda Nabi SAW. Iaitu peperangan di antara Bani Bakar yang duduk di bawah kerajaan Mekah berperang dengan Bani Khuza'ah yang duduk di bawah kerajaan Islam Madinah. Okay, boleh jelas ke ibu-ibu? Dapat ke? Okay, mereka ni duk bertelagah lah ni. Sebab dia ada dendam-dendam kesumat yang dahulu-dahulu tu mereka ungkit balik dan akhirnya berlakulah peperangan di antara mereka, ada pembunuhan dan akhirnya tercetuslah. Kerana apa? Terbatallah perjanjian Hudaibiyah tu. Okey, baik, kita tengok sikit lah nak bagi jelas sikit. Okey, seperti yang termeterai dalam perjanjian Hudaibiyah, bagi mana-mana kabilah yang ingin menyertai pihak Muhammad dan bersekutu dengannya, maka mereka berhak berbuat demikian. Serta bagi mana-mana kabilah yang ingin menyertai pihak Quraisy dan bersekutu dengannya, maka mereka berhak berbuat demikian. Bila dua kerajaan ni diiktiraf, ibu-ibu ingat tak? Saya pernah sebut pada ibu-ibu, dalam perjanjian Hudaibiyah tu kan perjanjian tu berat sebelah. Tapi Nabi SAW setuju dan Nabi happy walaupun Umar Khattab menentang. Kerana apa? Bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah, Nabi dapat banyak manfaat. Salah satunya iaitu bila Quraisy sendiri buat perjanjian dengan Nabi di dalam perjanjian Hudaibiyah ni, secara automatik orang Quraisy tak perasan mereka telah mengiktiraf kerajaan Islam Madinah. Saya bagi contoh tuan-tuan. Bila berlaku satu hubungan diplomatik lah zaman hari ni, kerajaan A nak buat ikat perjanjian dengan si fulan, mana ada kerajaan buat perjanjian dengan individu. Sudah tentulah satu kerajaan akan buat perjanjian dengan satu kerajaan yang lain. Contoh kan, Jakarta bertemu dengan Wisma Putra. Itu kita faham. Itu adalah perjanjian antara kerajaan Indonesia dan kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia iktiraf kerajaan Indonesia, kerajaan Indonesia mengiktiraf kerajaan Malaysia. Sebab itu ada perjanjian. Kalau dia tak iktiraf kerajaan tu, takkanlah kerajaan Malaysia buat perjanjian dengan kerajaan Sulu. Takkanlah kerajaan Malaysia buat perjanjian dengan kerajaan Nanning kan. Ni antara yang dulu adalah kerajaan tapi tak diiktiraf. Maka tidak ada perjanjian antara sebuah negara dengan kerajaan tersebut. Jadi bila orang Quraisy sendiri hantar wakil dan ikat perjanjian dengan Nabi, Nabi setuju. Sebab apa? Itu menunjukkan Quraisy mengiktiraf Madinah sebagai kerajaan Islam yang pertama. Okay? Nabi tak perlu pun mereka tu buat endorsement, tak perlu pun. Tetapi adalah untuk tarik perhatian orang-orang Arab ni, Islam adalah kerajaan secara rasmi yang diiktiraf oleh kerajaan besar lah waktu tu, iaitu kerajaan Mekah. Okay. Yang kedua yang paling Nabi happy lagi adalah bila berlaku perjanjian Hudaibiyah ni, maka tidak ada lagi gencatan senjata. Tidak ada lagi peperangan. Berlakunya gencatan senjata. Bila berlaku gencatan senjata, sahabat-sahabat Nabi yang di Madinah, yang asalnya orang Mekah, sudah tentulah yang paling happy. Kerana mereka tidak akan lagi berperang dengan saudara-saudara mereka yang duduk di kota Mekah. Okay? Itu antara sebab lah kenapa perjanjian tu dipersetujui oleh baginda Nabi SAW. Dan sebenarnya juga adalah sebagai susunan qadar Allah. Allah susun sebaik-baiknya, melalui perjanjian itulah akhirnya berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah. Sebab salah satu klausa dia, kalau ada satu kumpulan, dia nak berpihak, dia cenderung kepada pihak Mekah, dia jadi sekutu orang Mekah. Kalau ada kumpulan ni, dia bersetuju untuk jadi, dia cenderung kepada kerajaan Islam Madinah, maka dia jadi sekutu kerajaan Islam Madinah. Okey, itu klausa dia. Dan dia tak boleh berperang di antara mereka. Mereka terikat dengan perjanjian inilah. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Oleh itu, kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak, sama ada pihak Muhammad, kerajaan Islam, ataupun pihak Quraisy Mekah, maka dia dikira sebahagian daripada pihak tersebut. Dia dah masuk family dia lah. Okay? Walaupun dia ni bukan orang Mekah, orang Madinah, tapi bila dia dah bersekutu, dia dah kira sama dah. Sekiranya kabilah-kabilah ini melakukan pencabulan terhadap perjanjian,
secara tidak langsung pihak bersekutunya juga dianggap melakukan pencabulan terhadap perjanjian. Automatik. Ini klausa yang termaktub di dalam perjanjian Hudaibiyah. Okay, zaman mereka buat perjanjian ni mereka tak perasan risiko dia. Dan Nabi sangat-sangat memegang pada janji dia. Dan akhirnya perjanjian ni makan tuan lah. Dan akhirnya mereka terpaksa serahkan kerajaan Islam Mekah ni kepada Nabi. Okey, baik, dendam lama kita tengok apa yang berlaku. Ni kita cerita tentang sekutu sekutu Nabi dan sekutu Mekah. Okey, berdasarkan perjanjian ini, Khuza'ah memilih untuk bersekutu dengan Nabi. Khuza'ah ni siapa? Ni orang Arab ni, orang Arab Mekah. Mereka duduk di Mekah. Tapi Khuza'ah ni, kabilah ni cenderung kepada Nabi. Jadi dia setuju untuk jadi sekutu Nabi. Okey. Manakala Bani Bakar, orang Mekah juga. Tapi dia cenderung kepada musyrikin Quraisy. Maka dia jadi sekutu kepada musyrikin Quraisy. Bani Bakar dan juga Bani Khuza'ah ni adalah dua kabilah yang berperang secara tradisi. Ini, sebab itu kita nak cerita ni, dia banyak kena tahu asas dia lah. Dia adalah kabilah yang berperang. Dendam yang tak berkesudahan. Dia mewarisi daripada generasi ke generasi ni bergaduh di antara kabilah. Okay. Tapi bila adanya perjanjian Hudaibiyah, mereka berhenti dan mereka berdamai dengan perjanjian ni. Tapi sampailah waktu ni, tahun ke-8 Hijrah ni, berlaku satu peristiwa yang tak menyenangkan lah. Iaitu berlaku kepada seorang lelaki namanya Naufal daripada Bani Bakar. Dia yang kira kita kata saja apa istilah orang Melayu kita dia menyimbah minyak lah pada api tu, menambahkan lagi permusuhan di antara mereka. Okay, kita tengok Okay, biarpun kedua-dua ni bermusuhan sejak zaman jahiliah lagi, namun disebabkan termeterainya perjanjian Hudaibiyah, maka kedua-duanya menghentikan permusuhan. Walau bagaimanapun, penghentian permusuhan mereka tidak lama. Pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijrah terjadinya peristiwa mengejut oleh Naufal bin Muawiyah bersama-sama Bani Bakar ke atas Khuza'ah. Ceritanya, Naufal bin Muawiyah ni adalah Bani Bakar. Dia ni Bani Bakar, sekutu kepada Mekah. Dia masuk ke kota Mekah di tanah haram dan dia mencabar, iaitu orang daripada Bani Khuza'ah. Tiba-tiba macam kena rasuk ni, dia kata, aku tak puas hati, aku nak bergaduh juga, nak berbunuhan dengan Bani Khuza'ah. Dah lama mereka berhenti bergaduh ni, tiba-tiba dia nak bergaduh pula. Dan waktu tu Bani Bakar ingatkan kepada dia. Bani Bakar ni sekutu dia lah. Kan? Naufal ni Bani Bakar. Okay? Yang sekutu dengan Quraisy. Jadi kabilah dia ni bagi tahu dia, Naufal, kamu kena ingat. Ini adalah tanah haram. Ingat Tuhan kamu. Bani Bakar siapa ni? Naufal, ingat Tuhan kamu. Ini tanah haram. Dan apa kata Naufal? Dalam riwayat yang sahih. Naufal kata apa? Tidak ada lagi Tuhan pada hari ini. Ini ucapan yang paling berat ada sebut. Tidak ada Tuhan pada hari ini. Dan kita akan balas dendam-dendam yang lama. Ini ucapan daripada Naufal. Lalu, yang menjadikan isu ni lebih besar, Quraisy pula melanggar perjanjian. Memang dalam klausa perjanjian Hudaibiyah, sekutu buat perangai, automatik pasukan yang bersekutu tu terlibat sekali. Tapi yang menjadikan isu ni lebih berat, senjata yang dibekalkan kepada Bani Bakar untuk membunuh Bani Khuza'ah tadi tu adalah dibekalkan oleh pihak Quraisy Mekah. Sampai tahap tu. Orang Quraisy ni dia tahu benda ni akan membatalkan perjanjian, tapi dia sendiri sponsor senjata-senjata kepada Bani Bakar ni, sekutu dia, untuk pergi perang dengan Bani Khuza'ah. Sebenarnya ini dia cuba, kita kata jolok sarang tebuan lah. Dia cuba-cuba. Dia cuba-cuba tengok. Kalau jadi, alhamdulillah kita jalan terus. Kalau tak jadi, tak apa. Dia kawan-kawan macam tu. Dia try and error je. Okay? Dia saja nak provokasi kepada pihak Muslimin Madinah. Okay, tengok apa yang berlaku. Bila benda tu berlaku dan mereka telah berbunuhan, sebahagian daripada kabilah Khuza'ah ni dibunuh oleh Bani Bakar. Dia dibunuh pada waktu malam demi ingin melunaskan dendam-dendam lama mereka. Akibatnya serangan ini menyebabkan beberapa orang Khuza'ah terbunuh. Okey, selesai. Lebih memburukkan keadaan, musyrikin Quraisy telah bertindak membantu sekutu mereka, Bani Bakar, dengan menghulurkan bantuan senjata, serta beberapa orang musyrikin Quraisy telah turut menyertai serangan ini.
Oleh itu, jelaslah bahawa pihak musyrikin telah mencabuli perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati sebelum ini. Berita musyrikin Quraisy mencabuli perjanjian ini akhirnya sampai kepada Rasulullah melalui Amru bin Salim Al-Khuza'i. Bani Khuza'ah ni. Khuza'i ni Bani Khuza'ah. Amru bin Salim ni, dia tengok Bani Bakar serang kabilah dia, dia ambil peranan, larikan diri daripada Mekah, terus pergi ke Madinah, adukan kepada baginda Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Mekah duduk di bawah wilayah Madinah kan. Jadi report pada pemerintah lah. Jadi dia bagi tahu pada baginda Nabi SAW. Okey. Setelah mendapat perlindungan di rumah Budai bin Waraq Al-Khuza'i di Mekah. Sebaik Rasulullah mendengar aduan Amru, Nabi pun bersabda, engkau akan dibela wahai Amru bin Salim. Hakikatnya peristiwa pencabulan perjanjian inilah yang menjadi sebab tercetusnya pembukaan kota Mekah. Okey. Baik, selesai peristiwa ni, selesai. Okey, Abu Sufyan datang merayu kepada Rasulullah. Kenapa Abu Sufyan datang? Sebab Abu Sufyan adalah, kalau hari ni ibu-ibu, kira menteri besar lah. Untuk negeri Mekah tu ketua dia adalah Abu Sufyan. Okay. Jadi bila tengok benda ni berlaku, Abu Sufyan menteri besar ni cepat-cepatlah report kepada Nabi SAW di kota Madinah. Okey. Berapa pemimpin Quraisy yang bersikap sederhana mulai menyedari risiko pencabulan ini terhadap perjanjian yang telah dipersetujui bersama Nabi. Ekoran itu mereka bersetuju untuk mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk bertemu Rasulullah dan memujuk baginda agar melanjutkan perjanjian damai. Minta Nabi SAW ni memberikan pengampunan dan kita lanjutkan lagi perjanjian damai kita ni. Kita adjust balik kita punya perjanjian. Jadi Abu Sufyan berangkatlah daripada Mekah pergi bertemu dengan Nabi di kota Madinah. Tapi bila dia jumpa dengan Nabi di kota Madinah, Nabi tak layan. Okey, Nabi tak peduli kan pun. Abu Sufyan ni datang bercakap pada Nabi, Nabi tak endah. Sebab itu adalah tanggungjawab kamu. Okey, untuk menjaga perjanjian tersebut, jangan dicabuli. Okey, sekarang ni bila tahu cerita ni, Abu Sufyan pergi, Nabi pun tak endah. Jadi Abu Sufyan pula minta tolong daripada Abu Bakar. Kononnya Abu Bakar pun akan tolong mereka. Abu Bakar pun tak boleh tolong. Sebab apa? Kalau Nabi dah buat keputusan, aku tak boleh tolong. Mereka jumpa dengan Umar. Umar pun kata aku tak boleh tolong. Dan mereka jumpa dengan Ali. Ali pun tak boleh tolong. Okey, ini berlakulah. Okey. Baik. Namun kedatangan Abu Sufyan tidak dilayan oleh Rasulullah. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali yang cuba dipujuk oleh Abu Sufyan agar dapat membantu menyampaikan hasratnya kepada Rasulullah. Masing-masing tidak dapat membantu dan menghalang keputusan Nabi untuk menghukum musyrikin Quraisy yang telah mengkhianati perjanjian. Setelah berada dalam keadaan kebingungan dan putus asa, akhirnya Abu Sufyan pulang ke Mekah menuju kaumnya dengan kegagalan. Sebenarnya saya ada tinggalkan ada satu cerita. Masa Abu Sufyan ni on the way nak pergi ke Madinah, dia berselisih dengan Amru bin Salim. Amru bin Salim kan dia report pada Nabi. Dia kan orang Khuza'ah. Dia report pada Nabi, bagi tahu Bani Bakar, sekutu Quraisy serang mereka, Bani Khuza'ah. Dah bunuh dah kabilah Bani Khuza'ah. Jadi bila Amr bin Salim ni balik daripada Madinah, nak balik ke kota Mekah, dia berselisih dengan Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan tanya, kamu ni daripada mana? Jadi Amru ni dia takut. Dia kata tak, aku jalan-jalan je kat sini. Lalu kata Abu Sufyan, tak, kamu pergi jumpa Rasulullah ke? Kamu report kepada Rasulullah? Amru bin Salim ni mati-mati kata, tak, aku tak report. Aku tak cakap apa-apa pun pada Nabi. Dia tak mengaku tu sebab dia takut. Okay, takut dia apa-apakanlah oleh Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ni dia boleh agak lah. Dan kita pernah kenal Abu Sufyan ni, kepakaran dia. Iaitu Abu Sufyan ni dia trace, betul tak Amru ni balik pada Madinah? Iaitu dia kata apa? Saya akan cek najis yang dibuang oleh tunggangan Amru bin Salim. Sebab antara kelebihan Abu Sufyan ni, dia boleh tengok melalui najis haiwan. Haiwan tunggangan ni, kalau dia keluarkan bijirin-bijirin kata Abu Sufyan, itu artinya haiwan ni baru pulang daripada Madinah. Yelah haiwan kan, kalau kita naik kereta isi minyak dekat negeri yang kita singgah tadi tu. Jadi haiwan ni dia berhenti sampai Madinah, sudah tentulah dia makan makanan yang ada dekat Madinah. Madinah ni makanan bijirin-bijirin kan, kurma-kurma ni dia makan. Jadi bila haiwan ni keluarkan najis, dia cek-cek, dia kata sahlah Amru ni baru pulang daripada Madinah. Maka bergegaslah Abu Sufyan pergi jumpa dengan Nabi SAW.
dan dia betul-betul takut. Okay, betul-betul takut. Sebab apa? Sebab dia tahu report daripada Amr bin Salim telah sampai kepada Nabi SAW. Sebab itu Nabi buat endah tak endah je. Nabi tak peduli. Dan para sahabat pun tak peduli. Akhirnya dia pun pulang ke Madinah, ke Mekah dalam keadaan kecewa lah. Sebab apa? Usaha dia nak lanjutkan perjanjian gagal. Dan dia tahu bila batalnya perjanjian, maka dia terpaksa membayar ganti rugi yang paling besar lah. Iaitu wilayah yang duduk di bawahnya akan diberikan kepada baginda Nabi SAW. Okey, baik. Kita tengok persiapan yang dirahsiakan. Okey, kita ada beberapa minit lagi kan? Okey, kita sikit ke. Menurut riwayat At-Tabrani, 3 hari sebelum saya tengok soalan. Murtad ke kalau macam tu? Ni soalan mana murtad ni? Siapa yang tanya soalan ni? Kak Intan ke? Yang apa ni? Murtad ke kalau macam tu? Siapa yang murtad? Tan tak dengar suara Tan. Tadi yang Tak dengar suara Tan. dengar tak? Okey. Dengar. Dengar tak? Dengar. Tadi yang apa tu? Yang saya cakap bersumpah yang hari ni tak ada Tuhan tu. Oh, ucapan tu lah. Jap. Ha. Okey, baik. Sorry. Okey. Baik. Daripada ucapan daripada Naufal tadi tu, okey. Kalau ikutkan Naufal ni, saya sendiri pun tak tahu dia beragama apa waktu tu. Cuma yang kita faham mereka yang majoriti di Mekah waktu itu adalah beragama Hanifah lah. Maksudnya bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim AS. Tetapi masing-masing masih lagi menyembah berhala. Okey. Masing-masing lagi menyembah berhala. Dia kita kata beriman hanya secara rububiyah saja. Siapa ciptakan langit, alam, matahari, bulan bintang, dia kata Allah. Tapi dari sudut uluhiyah dia menyembah berhala lah. Jadi ucapan dia tu, walaupun dia beriktikad tanah ni adalah tanah haram milik Allah Ta'ala, tapi waktu tu dia kata hari ni tidak ada lagi Tuhan. Okay. Murtad tak murtad tu sebenarnya kena tengoklah. Betul ke dia waktu tu dah masuk Islam? Kalau dia masuk Islam waktu tu, memang terkeluarlah daripada agama dengan ucapan tersebut. Tapi kalau dia bersyariat seperti mana yang dilakukan oleh orang jahiliah waktu tu, hanya sekadar beriman dari sudut rububiyah sahaja, manakala uluhiyah masih lagi menyembah berhala, maka kita fahamlah memang mereka itu dalam kategori musyrikin lagi. Okay? Alright. Okay, kemudian persiapan yang dirahsiakan. Okey, ini cerita dia iaitu Nabi SAW terus mempersiapkan tentera-tentera baginda Nabi SAW daripada Madinah menuju ke Mekah. Cumanya Nabi tak bagi tahu sesiapa pun. Nabi rahsiakan. Nabi tak kata kita akan pergi ke Mekah. Nabi tak cakap pun. Nabi hanya kata kepada Aisyah, persiapkan kita punya kelengkapan perang, kita nak keluar berperang sahaja. Itu yang disebutkan oleh Aisyah ketika mana ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebab Abu Bakar pernah singgah rumah Nabi di rumah Aisyah. Abu Bakar tanya pada Aisyah, iaitu wahai anakku, apa yang Nabi buat ni? Sebab dia masuk rumah, dia tengok rumah tu penuh ada kelengkapan perang. Aisyah kata, aku tak tahu. Nabi kata, siap, aku persiapkan sahaja. Destinasinya ke mana tak diketahui oleh tak diketahui oleh Aisyah. Okey. Baik, menurut riwayat At-Tabrani, 3 hari sebelum Rasulullah menerima berita pencabulan perjanjian yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy, Rasulullah sendiri telah mengarahkan Aisyah untuk mempersiapkan segala kelengkapan dan peralatan. Okey. Persiapan ini dirahsiakan dan tidak diketahui oleh sesiapa pun sehinggalah ketika Abu Bakar datang bertemu anaknya Aisyah. Wahai anakku, apakah semua ini? Tanya Abu Bakar. Kata Aisyah, aku tidak tahu. Demi Allah, sekarang bukan masanya untuk memerangi tentera Rom.
agaknya ke manakah arah tuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Soal Abu Bakar. Okey, baik. Kita tak bincang panjang lah ayat ni. Saya nak baca hadis ni sikit je, ada beberapa perkara. Pertama, melalui hadis ni memberitahu kepada kita iaitu setiap kepimpinan, setiap pengurusan ni kita mesti ada PNC. Mesti ada PNC. Mesti rahsiakan. Kadang-kadang hari ni kita tengok berapa ramai orang yang pecah amanah. Konon-konon dialah nak jadi hero, konon-konon dialah yang nak jadi yang nak viralkan satu benda, keluarkan satu keputusan. Contoh dulu saya ingat lagi di negeri Johor dia nak buat satu keputusan cuti hari Jumaat. Sebelum official pengumuman tu, pengisytiharan memberitahu secara rasminya Johor cuti hari Jumaat, berita tentang Johor cuti hari Jumaat tu ramai orang dah tahu dah. Surat rasmi tu telah tersebar lebih awal. Siapa yang pecah amanah saya kat sini? Sebab Nabi SAW memang sangat menjaga dalam hal-hal seperti ini. Nabi sangat jaga. Okay? Dan Nabi akan pastikan orang-orang dalam ni yang terlibat ni mesti adalah orang yang amanah. Sebab kalau mereka bocorkan, dia ada risiko-risiko dia lah. Dan kita akan tengok selepas ni dalam peristiwa ni, iaitu berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW namanya Khatib bin Balta'ah. Dia hampir-hampir bocorkan rahsia yang Nabi nak serang kota Mekah. Kalau orang Mekah tahu, percayalah agak sukar untuk Nabi SAW tawan kota Mekah pada waktu itulah. Tapi hampir-hampir tu turun Jibril telah menyelamatkan keadaan lah melalui wahyu daripada Allah Ta'ala. Okey. Baik, jadinya Nabi SAW sangat menjaga rahsia. Kalau kita tak percaya orang-orang bawahan kita, orang dalam ni, apa-apa keputusan kita, rahsiakan. Dan itu ialah yang dilakukan oleh Nabi kan. Sebab Nabi tengok, di Madinah saja waktu tu ramai orang-orang munafik. Okay, kita tak boleh percaya 100% kepada orang-orang lain ni. Kita tak percaya. Jadi, Nabi rahsiakan. Sampailah isteri Nabi pun tak tahu. Nabi kata persiapkan. Okay, Nabi kata hanya persiapkan. Tapi isteri Nabi tahu tak? Isteri Nabi pun tak tahu. Sebab takut terbocor rahsia. Ini setiap pemimpin dia ada strategi dia. Dan setiap strategi tolonglah rahsiakan. Dan kalaulah kita ni adalah pemimpin, tak semua benda kita kena sampaikan dan tak semua benda kita kena cakap. Okay? Maka berhati-hati dengan setiap tindak tanduk kita dan berhati-hati dengan setiap keputusan-keputusan kita. Okay, ini adalah satu teladan daripada Nabi. Dan kita belajar yang kedua, Nabi SAW setiap kali berperang, Nabi tak pernah bagi tahu pun ke mana destinasi Nabi nak pergi. Okay, sebab Nabi takut terbocor rahsia. Namun ada satu sahaja perang yang Nabi bagi tahu pada sahabat, kita akan menuju ke lokasi itu, iaitu di dalam peperangan Tabuk. Perang Tabuk sahaja yang Nabi maklumkan kepada para sahabat, Nabi nak berperang ke Tabuk. Sebab apa? Sebab Nabi nak para sahabat betul-betul persiapkan fizikal mereka dan persiapkan mental mereka. Kerana mereka akan bertemu dengan tentera musuh yang paling terkuatlah pada zaman tersebut. Okey? Baik, insya-Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berhenti di sini, iaitu pada muka surat 195. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Dan sebenarnya ada cerita sebelum peristiwa ni yang kita akan bincang pada pertemuan akan datang. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak buka soalan ke? Tak boleh. Bukan tak boleh lah. Tak apa kot, nantilah. Okey. Ustaz, satu je nak tanya juga. Tak, sebab yang pasal solat dengan tayamum, minta maaf. Tak, tadi dah angkat tangan tu Ustaz tak stop kat situ. Oh ya, saya tak nampak. Minta maaf Ustaz. Tak, sebab saya tak faham kenapa Rasulullah ketawa. Kalau saya baca sendiri ni, sama ada Amru al-Ash ni dia macam pandai-pandai mentafsirkan ayat tu ke, so dia bawa ayat pada Rasulullah macam ketawa lah, macam dia cuma gunakan ayat. Baik, soalan yang baik. Ketawa dekat sini kita kena tengok dalam hadis-hadis yang Nabi SAW ni, ketawa Nabi bukan terbahak-bahak macam kita lah. Ketawa Nabi tu sampai menampakkan geraham. Kalau Nabi senyum, senyum. Kalau Nabi ketawa tu maksudnya besar sedikit senyuman tu sampai nampak geraham Nabi. Gigi geraham Nabi SAW kan. Maksudnya besar lah. Bukanlah sampai mengeluarkan bunyi yang terbahak-bahak. Jadinya
Kenapa Nabi ketawa dalam riwayat yang sebut ketawa tu? Sebab nampak Nabi ni happy sungguh. Kerana para sahabat Nabi SAW nampak semakin matang. Matang maksudnya dia berijtihad tu dengan ilmu dia. Tak semua benda dikontrol. Macam kita ada anak buah yang kita dah didik. Tiba-tiba satu masa anak buah kita pandai buat keputusan dan keputusannya tepat. Kita sebagai pendidik, kita lah orang yang paling happy sekali dengan keputusan yang dilakukan oleh anak buah kita. Macam itulah baginda Nabi SAW. Cuma sebabkan terjemahan dia ketawa kan. Jadi kita bayangkan macam apa Nabi tiba-tiba ketawa ni. Sebenarnya bukan ketawa yang terbahak-bahak tu. Tetapi adalah menunjukkan perasaan gembira baginda Nabi SAW. Dengan pencapaian. Betul. Dengan bangga dengan apa anak-anak didik baginda Nabi SAW ni yang semakin matanglah membuat satu keputusan. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah jelas. Okay. Okey, tutup. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Ustaz, sedikit bahan kuliah hari ini. Pada pukul 5, maaf, pukul 10.30 pagi nanti bersama dengan kelas hafazan bersama dengan Ustazah Helen Sukuma Indah dengan kelas hafazan. Dan seterusnya pada pukul 5.15 petang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan sambungan Rukun Iman. 8 malam bersama dengan Ustaz Dr. Ashraf bin Suwarin dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini. Ustaz live daripada Mekah insya-Allah. Dan pada pukul 9.15 malam Ustazah bersama dengan Ustazah Umairah bin Muhammad Saleh dengan tafsir Al-Quran dan Makhrijul Huruf. Jadi dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Sebelum menutup majlis, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Saya mewakili Gema Nur Iman lah mengucapkan selamat Hari Guru kepada Ustaz. Semoga Allah membalas segala jasa dan ilmu yang telah Ustaz curahkan kepada kami Gema Nur Iman dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dengan ini mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.